Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saya muliakan ahli jawatan kuasa surah Al-Murabbitin, Ya Osman, semualah imam, para asatizah, hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Moga-moga kita semua berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang pertama sekali marilah sama-sama kita memperbanyakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan, sering kita melafazkan alhamdulillah ala kulli ni'amin. Alhamdulillah di atas semua nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah ni terlalu banyak kepada kita ni. Nikmat dalam bahasa Arab ni'matun. Nikmat satu nikmat, ni'matun. Kalau banyak nikmat, ni'am. Ada perkataan ni'am, ada juga perkataan an'um. An'um. An'um nikmat-nikmat, ni'am pun nikmat-nikmat. Jamak dua-dua itu adalah jamak dalam bahasa Arab. Tetapi an'um adalah jam'ul qillah, dia panggil jamak yang sikit daripada ni'am. Ni'am itu jamak yang banyak. Jam'ul kasrah, itu jam'ul qillah, jam'ul kasrah. An'um sikit jamak tapi tak sebanyak ni'am. Apa Allah Subhanahu wa taala sebut tentang Ibrahim alaihi salam ketika mana dia bagi tahu cerita tentang Ibrahim? Dia sebut syakiran li an'umihi. Ibrahim itu adalah orang yang bersyukur di atas nikmat-nikmatnya. Tapi dia tak pakai perkataan ni'am, dia pakai perkataan an'um. An'um jam'ul qillah. Ibrahim yang begitu seorang nabi, seorang rasul pun tak mampu nak berterima kasih. Maksudnya punya banyak nikmat Allah ni, dia tak mampu nak menjadi orang yang bersyukur terhadap ni'am, nikmat yang banyak. Dia hanya mampu nikmat an'um. Jadi Ibrahim itu, yang Ibrahim ni memang tak ada tandingan dia lah. Kalau nak bandingkan kita ni pun tak banyak manalah kita perasan nikmat Allah. Ibrahim pun Allah beritahu dia tak dapat menjadi syakiran li ni'amihi, tapi li an'umihi yang sedikit. Jadi kita kena sedar dan kita kena perbanyakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita kini berada pada apa bulan ni? 15 Zulqa'dah. Zulqa'dah. Jadi seperti mana yang kita sebut, Zulqa'dah adalah bulan Arab, iaitu masyarakat Arab sebelum Islam pun dan juga sesudah Islam datang. Zulqa'dah adalah bulan bertenang, maknanya dia orang tidak akan perang kan bulan ni. Jadi bulan ini untuk apa dia orang ni bertenang? Untuk apa? Untuk menghadapi bulan Zulhijjah. Zulhijjah. Apa yang berlaku pada bulan Zulhijjah? Haji, kan? Haji adalah peristiwa yang besar. Segala duyufur rahman min kulli fajjin amik ya'tunaka min kulli fajjin amik, yang akan datang, hamba-hamba Allah yang soleh ni akan datang pergi ke Baitullah. Jadi kita macam ni lah contoh. Jadi orang ni bertenang pada bulan ni untuk menghadapi bulan yang besar esok, kan? Macam kita lah, bulan depan anak kita kahwin, kan? Jadi bulan ni kita buat apa? Segala-gala, kan? Duit kita, tenaga kita, otak kita, semua pada hari itu. Jadi semua kita, duit dah siap dah ni, deposit kemah dah siap, apa kan, hantaran ke, apa kemah, makan, caterer, semua dah kita dah ready dah. Jadi jumpa orang pula, otak ni, siapa tak jemput hari ni, kan? Jadi kita berfikir ni, siapa? Jadi begitulah juga kita orang Islam, kita bersedia untuk menghadapi benda yang besar, iaitu. Tapi orang yang pergi haji ni dia memang bersedialah. Orang yang pergi haji ni kan, jadi mungkin sebab kebanyakan orang bukan biasa travel ni, kan? Mungkin orang-orang tertentu yang memang travel, dia
dia bersiap biasalah. Tapi kebanyakan orang tak biasa travel, jadi dia memang bersiap lah. Tapi kita ni pula orang-orang yang katakanlah kita tak pergi haji, nama tak naik kan. Jadi apa kita buat? Kita juga bersiap untuk menghadapi pada hari ataupun bulan yang Allah muliakan itu. Kita bersiap untuk situ. Di antara hikmah Zulqa'dah, wallahu ta'ala alam, mungkin di antara hikmah Zulqa'dah bulan haram, lepas tu Zulhijjah memang bulan haram, lepas tu Muharram pun bulan haram. Jadi memberi gambaran seolah-olah Allah kepung Zulhijjah itu dengan 2 bulan haram kan. Kenapa bulan haram ni tempoh bertenang, kita buat baik untuk apa? Untuk menghadapi haji kan? Sebab Allah tak cakap pun pasal puasa ni bersiap-siaplah nak puasa kan. Siap-siaplah kalau bulan Ramadan lah. Siapa yang nampak, siapa yang menyaksikan bulan, faman syahida minkum syahra, siapa yang menyaksikan bulan ini, iaitu dia nampak anak bulan, falyasum, puasalah. Macam tu ya, puasalah. Kan, tak adalah siap-siaplah puasa kan, siap sahur, tak ada, tak sebut pun dalam Al-Quran. Tapi bila haji, Allah sebut al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang diketahui. Faman farada fihinnal hajj, sesiapa yang memfardukan pada dirinya untuk melakukan haji, fala rafath, jangan dia menggauli isterinya, wala fusuq, jangan dia buat dosa, wala jidala fil hajj, jangan dia bertongkar. Jadi siapkan diri ni, haji ni Allah Ta'ala suruh siap. Jadi dia kepit bulan itu dengan bulan haram supaya kita siap bulan untuk pergi haji. Wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu. Allah pesan lagi wa tazawwadu, maksud dia siapkan bekal. Siapkan bekal untuk pergi haji. Fa inna khairaz zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal yang kamu siapkan itu adalah takwa. Siap semua siap. Kain siap, baju siap. Tapi yang tu nombor 2, nombor 1, siapkan jiwa yang bersih, yang takwa, yang takut dengan Allah Azza wa Jalla, yang jaga, yang memang tak langgar lah. Jadi Allah nak jiwa-jiwa ini yang pergi haji. Jadi kita pun samalah tuan-tuan, kita berada pada bulan, dan kita pun samalah otak kita sekarang ni ngadap yang tu Zulhijjah, esok hari yang besar. Kita sama-sama bersiapkan diri kita. Okey, jadi itu untuk mukadimah, dan kita terus masuklah. Kita sampai ni, kita berada pada matan yang ketiga lah saya kira ni. Matan yang ketiga. Yang pertama mukaddimah. Kita kini berada, kita kitab apa ni tuan-tuan? Akidah Wasithiyah. Akidah Wasithiyah. Akidah Wasithiyah ini ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Tak panjang pun, pendek je. Syarah yang panjang kan. Akidah tu pendek je kan. Jadi bila kita jumpa satu perkataan, kita syarah jadi panjang kan. Itulah menyebabkan dia lama, bertahun-tahun belajar tak habis kan. Warna pendek je. Ibn Taymiyah tulis berapa lama? Lepas asar sampai maghrib dia tulis. Dia tulis tu lepas asar sampai maghrib. Pajak dia tulis, sikit je. Okey, jadi kita kini berada pada matan yang ketiga. Matan yang pertama, alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam, yang itulah. Okey, itu matan pertama kita dah cerita. Lepas tu kita masuk pada matan yang kedua, amma ba'du. Fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah. Dan kita dah cerita pasal semua tu ahli sunnah wal jamaah. Sekarang ni kita masuk pada matan yang ketiga, wa huwal imanu billahi. Okey, apa dia iman, apa dia akidah yang Ibn Taymiyah nak sebut ni? Dia sebut lagi 6 usul utama iman, yang mana kalau usul ini ditolak, awak bukan kata ahli sunnah, awak bukan orang Islam pun, awak bukan orang yang beriman. Kalau awak tolak, awak kafir. Apa dia? Wa huwal imanu billah, iaitu beriman dengan Allah. Dan kita dah cerita juga tentang iman dengan Allah itu bagaimana wujudnya Allah. Lepas tu kita beriman dengan sifat rububiyah Tuhan, uluhiyah Tuhan, dan juga asma dan sifatnya. Asma, nama-nama, sifat adalah ciri-ciri ataupun sifat Allah SWT. Kita beriman semua sekali.
Kita beriman semua sekali dengan semua benda itu. Okey, now kita nak masuk kepada yang kedua. Apa rukun iman yang kedua, tuan-tuan? Iman kepada Allah, lepas tu wa malaikatihi. Ibn Taymiyah sebut dulu 6 rukun yang dulu. Wa malaikatihi, dan malaikatnya. Kita beriman dengan Allah pertama, yang kedua kita beriman dengan para malaikat. Okey. Jadi apa itu malaikat? First kali kita nak tahu malaikat ni datang daripada perkataan apa? Kalau tuan-tuan ada kitab mungkin boleh rujuk lah. Kalau kitab Melayu ni, kitab Melayu surat 44. 44. Kalau kita Arab, cubalah cari bawah-bawah tu. Cari habis dia cerita pasal Allah, jumpa malaikat kan, yang tu lah. Okey, malaikat adalah jamak sebenarnya, tuan-tuan. Jamak ni banyak lah. Jamak maksud dia banyak. Jamak ni pun sebenarnya maksud asalnya adalah kumpul. Kumpulan jamak yang ini kita kumpul. Sebab tu kita panggil jamak qasar, kan? Jamak solat, jamak qasar. Kan jamak tu asal maksud adalah kumpul. Kita kumpul solat zuhur dengan solat asar. Tapi bila saya sebut jamak, dari segi bahasa ataupun tata bahasa Arab, jamak maksudnya banyak. Kena faham lah tu. Satu kumpul, satu banyak. Yang saya kat ni banyak, jamak. Jadi malaikat ni maksud dia para malaikat. Malaikah, perkataan yang kita sebut tu, maksud dia adalah jamak. Tapi kita maksudkan seorang ni, tapi kita sebut malaikat Jibril. Malaikat tu sebenarnya banyak malaikat-malaikat, tapi kita sebut satu malaikat dalam bahasa Arab adalah malak. Tapi asal daripada malak ni panjang, tak apalah cerita je lah, boleh faham lah tuan-tuan kan. Asalnya adalah malak. Perkataan asal dia adalah malak. Lepas tu dia tukar jadi asalnya maklak, terbalik, maklak. Lepas tu tukar jadi malak, lepas tu jadi malak. Okey, itulah perkataan malaikat tu. Malak seorang, satu malaikat, banyak malaikah. Malaikah datang daripada perkataan al-alukah. Alukah maksud dia utusan. So malaikat maksud dia adalah utusan Allah juga. Utusan Allah. Baik, itu asal perkataan malaikat. Ada tak perkataan yang dia jamak tapi kita maksudkan seorang dalam bahasa Melayu ni? Banyak. Contohnya arwah, kenduri, arwah. Contohnya arwah tu maksudnya roh. Maksud dia ramai. Maksudnya kenduri kepada roh-roh yang ramai, kan? Tapi kita maksudkan arwah sinilah si fulan seorang, kan? Kalau seorang patutnya ruh kenduri untuk ruh dia, kan? Kalau arwah ramai. Jadi biasalah Melayu kita memang pakai banyak, kita ambil perkataan yang jamak tu jadikan seorang, kan? Okey, kita belajar bahasa Arab, kita nak kena tahu sikit lah. Okey, jadi ada berapa orang malaikat yang kita beriman? Okey, jadi dalam kitab tu disebutkan yang pertama kita kena tahu malaikat adalah ciptaan alam ghaib. Dia alam ni ada dua, satu ghaib dan juga satu syahadah. Syahadah ni apa yang kita nampak ni. Haiwan adalah ciptaan makhluk syahadah yang kita nampak. Yang kita nampak ni maksudnya adalah, kan? Tapi malaikat adalah makhluk asalnya perkara benda-benda ghaib yang kita tak boleh nampak. Okey. Jadi termasuklah benda-benda ghaib yang kita, makhluk-makhluk ghaib yang kita tak boleh nampak ni, malaikat, jin, syaitan dan selainnya. Selainnya. Mungkin ada yang kita tak tahu, kan. Okey. Jadi malaikat ni pula yang kita wajib beriman, yang wajib beriman dia sebutkan ni. Yang pertama, Jibril. Jumpa tuan-tuan dalam kitab Jibril. Jumpa Okey, yang pertama adalah Jibril. Okey, jadi tugas Jibril adalah menyampaikan wahyu. Jibril ni kalau dia kata saya beriman dengan yang lain tapi Jibril saya tak beriman, saya tak percaya lah ada Jibril, kufur dia. Jibril sesuatu yang kita mesti wajib kita beriman dengan Jibril. Yang kedua, malaikat yang wajib untuk kita beriman juga, nama dia adalah Israfil. Israfil itu wajib beriman. Tugas dia apa? Meniupkan
sangkakala. Sangkakala ni pun tak tahu apa benda kan. Nufikha fis sur. Okey. Tiup maksudnya tiup sangkakala lah, tak tahulah macam mana bentuk sangkakala tu kan. Okey. Yang ketiga, siapa? Mikail. Mikail. Yang saya sebut ni tuan-tuan, nama-nama ni kita sebut dalam bentuk ejaan Ibrani ataupun ejaan orang-orang Yahudi, Jibrail. Quran tak sebut Jibrail, Quran sebut Jibril. Sebab Quran bahasa Arab, jadi Jibril. Tapi ejaan Jibrail pun betul juga. Jibrail pun boleh juga. Asal nama nama sebab Jibir dalam bahasa Israel maknanya hamba. Jibra tu hamba, tu adalah Allah, hamba Allah. Itu maksud dalam bahasa Ibrani lah. Jibrail. Okey, Jibrail, Israfil, Mikail. Mikail. Okey, Mikail apa tugas menguruskan hujan dan tumbuh-tumbuhan. Okey, mana kita dapat nama-nama ni? Malaikat ni kita tak boleh memandai-mandai bagi nama ke, tak boleh. Dia mestilah nama-nama benda gaib mestilah ada nas, ada hadis ataupun ayat Quran. Okey, Jibril clear lah. Jibril ni clear. Jibril ataupun Jibrail samalah. Jibril ada dalam Al-Quran. Dalam hadis dia sebut Israfil juga. Allahumma rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil. Yang ni antara doa iftitah Nabi. Iftitah Nabi apabila dia bangkit malam, bangkit tahajud malam-malam, dia baca apa, dia punya iftitah dia. Kadang-kadang kita mungkin satu je doa iftitah kita yang tu lah, daripada tadika sampai sampai pencen yang tu lah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Tapi Nabi ni banyak doa iftitah yang dia baca di dalam solat dia. Yang muda-muda kita mungkin boleh lancarlah. Yang tuan-tuan ni yang sunnah ni lain lah. Yang sunnah ni mesti ada Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Jadi tuan-tuan mungkin lancar Allah doa iftitah ni kalau ikut hadis dia yang paling ulama ni diletaklah peringkat-peringkat. Yang ni riwayat siapa dan riwayat paling kuat adalah Allahumma ba'id ni paling kuat, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ulama dia sentiasa mendahulukan yang itulah Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahu akbar kabira itu adalah riwayat Nabi salat kat depan, Nabi dengar ada sahabat baca kat belakang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Lepas tu Nabi habis main, Nabi tanya siapa yang baca tadi? Ana. Lepas tu Nabi pujilah, Nabi akui doa itu. Okey. Lepas tu bacaan Nabi sebenarnya untuk iftitah Nabi sebut wajjahtu wajhiya lilladzi. Terus maksudnya dia start tu wajjahtu wajhiya lilladzi. Tapi sebagian ulama dia gabungkan riwayat yang tadi tu Allahu akbar dengan wajah tu, dia gabungkan sekali. Kalau wajah tu punya bacaan panjang, dia bukan sampai wa ana minal muslimin saja, dia ada sambung lagi. Tapi yang paling kuat adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang tu untuk solat fardu lah. Manakala untuk solat malam ni, iftitah Nabi yang ni, bila Nabi bangkit malam, Nabi baca doa Allahumma rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil alimal fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratil mustaqim. Apa maksud dia? Ya Allah, Tuhan Jibrail wa Mikail dan juga Mikail dan juga Israfil, fatiras samawati wal ardh, pencipta langit-langit dan bumi, yang mengetahui benda yang gaib dan juga yang nyata. Engkau menghukum di antara hamba-hamba engkau apa yang mereka selisihkan. Tunjukkan untuk aku apa yang mereka selisihkannya daripada benda yang benar dengan izin engkau. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada siapa yang engkau mahu ke jalan yang lurus. Jadi Nabi SAW bangkit malam
dia minta, ya Allah tunjuk aku jalan yang betul. Nabi minta jalan yang betul. Kita lebih utama lah. Nabi yang dapat wahyu direct daripada Tuhan pun dia bimbang kadang-kadang, dia takut dia buat silap. Kita yang tak ada wahyu, tak ada ilmu, tak ada apa, kita rasa confident yang kadang-kadang buat keputusan. Jadi kita sentiasa minta lah kepada Allah SWT, ya Allah tunjukkan aku, ihdini. Okey, jadi syahid dalam hadis ni tadi sebenarnya bukan yang tadi tu. Syahid dia adalah yang pertama tadi, ya Allah Tuhan, Jibril, Mikail, Israfil. Jadi tiga ni wajib kita beriman, kan? Saya tolak seorang Israfil, tak mau percayalah. Jadi tak boleh, kan? Tiga ni wajib percaya. Okey. Siapa lagi yang wajib kita beriman? Namanya Malakul Maut. Malakul Maut namanya malaikat maut. Kalau orang kita namakan dia sebagai Israel, kan? Bila Israel datang memanggil, kan? Tapi taklah salah pun, kan? Mungkin betul nama dia, kita pun tak tahu. Tapi Al-Quran tak sebutlah. Jadi kita, tapi Quran sebut, tapi Quran tak bagi tahu nama dia apa. Dia sebut malaikat maut. Jadi kita mungkin sebaiknya kita ikut Al-Quran. Kita tak Israel ni mungkin ambil riwayat dalam Israiliyat ni apa benda Israiliyat ni, tuan-tuan? Israel yang lihat, bukan Israel yang lihat. Israiliyat maknanya cerita Banu Israel, cerita orang-orang Israel, cerita yang awal. Mereka dapat kitab dulu, jadi mungkin datang cerita tu daripada mereka, kan? Okey, Malakul Maut wajib beriman. Dalam surah As-Sajdah kita baca pagi Jumaat, baca ke tidak? Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, yang tu Malakul Maut. Okey, yang tu wajib kita beriman adanya malaikat maut. Okey, apa lagi hatta itu jangan. Tuan-tuan, cuma malaikat maut ni adakah seorang je? Ada mana saya letak tanda tadi? Okey, malakul maut ni boleh jadi ramai lah, boleh jadi banyak yang diwakilkan kepada kau. Jadi mungkin malakul maut orang ni dengan puak-puak ni lain, yang ni geng lain. Yang tu yang saya baca tadi lah. Okey, apa lagi malaikat-malaikat yang kita wajib beriman? Apa lagi yang tuan-tuan tahu nama malaikat? Bagi tahu sekarang ni. Ridwan dan Malik. Okey, Ridwan dan Malik, betul. Orang Melayu kita banyak sebut Ridwan dan Malik. Betul tak? Nama penjaga syurga namanya malaikat Ridwan. Okey, yang ni juga tidak sahih lah, berdasarkan hadis. Cuma ada hadis dhaif yang cerita nama Ridwan ni, ada hadis tapi hadis itu dhaif. Kalau ikut status hadis yang kuat, nama penjaga itu dalam hadis riwayat Muslim, yang jaga syurga tu dia tak panggil Ridwan, dia panggil nama dia Khazin. Khazanah ni apa? Tompek lah, tempat simpan. Khazin ni tempat simpan. Khazin dia penjaga tempat simpan. Khazin. Okey. Dalam hadis Nabi SAW sebut ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftih. Aku datang esok pada hari kiamat. Aku datang ke pintu syurga pada hari kiamat, lalu aku minta buka. Datang Nabi SAW pada hari kiamat, pergi ke pintu syurga dan Nabi minta buka pintu ni. Fayaqulul khazin, lalu berkata khazin penjaga kepada tempat tu, man anta, lalu dia tanya kepada Rasulullah, engkau siapa? Faqulu, lalu aku akan bagi tahu. Nabi SAW bagi tahu, Muhammad, aku adalah Muhammad. Fayaqulu, lalu khazin itu akan berkata, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Aku untuk engkau aku diperintahkan dan aku takkan buka kepada seseorang pun selain daripada engkau. Jadi dalam hadis ni cerita nama Ridwan tak ada lah disebut khazin. Dalam hadis dhaif adalah. Jadi kita mungkin
Tapi tak ada masalah pun sebenarnya nama-nama ni tuan-tuan, kan? Tak ada masalah pun. Tapi kita beriman adalah yang jaga syurga, itu yang penting. Ridwan ada tak? Ada dalam hadis dhaif, ada. Okey, siapa lagi? Malik. Malik ada. Malik ni rasanya ada sebut dalam kitab ni. Malik. Sekejap Malik. Asal ada? Mana-mana Malik? Dia okey, ada dalam surah Az-Zukhruf. Kalau tuan-tuan cari dalam dalil tu mungkin ada ya maliku liyaqdi alaina rabbuka. Ya maliku liyaqdi alaina rabbuka. Ahli neraka ni bila sok masuk dalam neraka, dia akan panggil ya Malik, wahai Malik. Malik ni maksudnya yang jaga neraka tu lah. Jadi nama penjaga neraka tu memang Malik. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuka. Minta Tuhan kau untuk cabut ialah nyawa kita ni. Dah tak tahan sangat dah ni, bagi mati lah. Bagi mati. Jadi dia ingat boleh mati, lepas tu dah tak rasa lah sakit dalam neraka. Lalu apa Malik kata? Innakum makithun. Tak, kamu akan duduk dekat sini. Macam ni kau sakit, macam tu lah kau akan kekal. Innakum makithun. Okey, jadi Malik pun ada. Okey, jadi settle. Ridwan, Malik. Siapa lagi? Munkar Nakir. Munkar Nakir. Betul tak Munkar Nakir ni nama betul? Munkar Nakir betul. Ada hadis dia. Hadis yang macam mana? Munkar Nakir. Dua. Munkar mim nun kafro. Bukan mim nga kan, kita orang Melayu kan jauh-jauh mim nga mung kafro munkar kan, mim nun kafro. Nun jumpa kaf dia dongong sikit mung kan, munkar. Okey, munkar. Munkar seorang lagi nama nakir. Nakir nun kaf ya ra, nakir. Okey. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qubira al-mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani yuqala li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir fayaqulani apabila seorang itu ditanam akan ada dua malaikat yang hitam lepas tu dia akan berkata dikatakan salah seorang daripada mereka berdua itu namanya Munkar dan seorang lagi nama dia wal akhar dan seorang lagi nama An-Nakir. An-Nakir, Munkar, Nakir. Fayaqulani, lalu mereka berdua akan berkata ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Lalu apa soalan dia? Dia akan tanya kepada orang yang mati itu, apa pendapat engkau tentang lelaki ini? Jadi siapa lelaki itu? Dia akan tunjuk Nabi Muhammad. Dia akan tunjuk Nabi ni siapa? Lelaki ni siapa kat kau? Lalu orang yang beriman fayaqulu makana yaqulu huwa abdullahi wa rasuluh. Okey, orang yang beriman akan kata dia adalah hamba Allah dan utusannya, rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Aku bersaksi bahawa tidak ada ilah melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad ini hamba dan pesuruhnya. Fayaqulani, lalu Munkar dan Nakir itu cakap qad kunna na'lam annaka taqulu hadza. Kami dah tahu dah engkau akan cakap macam tu. Summa yufsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an fi 70. Okey. Summa yunawwar lahu fihi summa yuqal lahu summa arji'i ila ahli fa akhbira wa yaqulani summa, panjang dia ni. Okey, kita tengok wa in kana munafiqan kalau dia munafik. Sami'tun nas yaqulu fa qultu mithlahu la adri. Okey, jadi orang munafik akan jawab apa bila dia tunjuk lelaki ni siapa kat kau? La adri, aku tak tahu. Jadi apa? Qad kunna na'lam, kami dah tahu apa yang kau akan cakap. Sebab banyaklah kenapa malaikat tu dah tahu dah. Sebab roh yang baik dia orang dah tahu, roh yang jahat dia orang dah tahu. Okey, jadi sabit Munkar dan Nakir, betul. Siapa lagi? Zabaniyah ada? Sanad'uz Zabaniyah, betul lah, memang ada dalam Quran jelas lah. Sanad'uz Zabaniyah. Okey, itu pun betul. Raqib dan Atid. Raqib Atid kan?
Raqib Atid. Okey, jadi Raqib Atid itu bukan nama. Raqib Atid yang kata, kalau kita belajar dulu mungkin kita Raqib kanan, Atid kiri ke. Raqib Atid itu bukan nama dia. Betul dua malaikat, tetapi bukan nama dia Raqib dan Atid. Raqib itu adalah sifat dia. Raqib ni dia memang akan perhati je. Itu kau je Raqib. Dia akan perhati je. Atid pula, antara maksud sifat dia ni memang ada kat situ. Dia takkan pergi toilet ke, tak ada. Dia takkan hilang lah. Dia sentiasa ada kat situ kan. Dia akan kejap-kejap gaib macam chip semua kan. Kejap ada, kejap tak ada kan. Tak ada. Dia sentiasa. Itu maksud Atid. Jadi kita kena beriman bahawa ada dua malaikat yang kojoh memang tulis kita dan perhati semua benda yang kita buat. Raqib dan Atid. Okey, yang tu cukup lah pasal malaikat. Okey, habis itu apa yang kita nak beriman lagi tentang malaikat ni? Okey, ada juga kita kena beriman juga di kalangan malaikat ni tugas-tugas dia. Di kalangan malaikat ni ada yang tugas dia kojoh hanyalah jalan di muka bumi ni mencari halaqah zikir. Maksudnya zikir ni apa sahaja pertemuan yang mengingatkan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita bimbang, kadang-kadang nampak macam halaqah mengingat Allah SWT, nampak macam itulah Allah maksudnya, tapi sebenarnya membesarkan tokoh-tokoh tertentu kan. Kadang-kadang majlis tu macam guru saya ni lah sebenarnya wali kan contohnya. Jadi semua tu nak cerita sebenarnya guru besar, tak, yang tu tak masuk dalam zikir. Zikir adalah apa sahaja majlis yang kita balik kita ingat Allah yang besar. Itu maksud halaqah zikir. Apa sahajalah, mungkin kita baca Quran, kita duduk kita baca Quran. Kenapa baca Quran ni? Kita dah pencen ni, nak banyaklah amal soleh sikit. Jadi itu juga zikir kan, zikir Allah SWT. Okey. Yang zikir kuat-kuat tu macam mana? Yang halaqah zikir. Tarikat tu macam mana? Tarikat tu okey, panjang lah, tak payahlah. Jadi halaqah yang tu dia nak mengingati Allah tapi bertentangan dengan apa yang Nabi SAW tunjukkan. Siapa? Ibnu Mas'ud. Apabila Nabi baru sahaja meninggal, dia dah jumpa dah puak yang kumpul sebelum subuh ni berzikir kan. Dia Ibnu Mas'ud sahabat kan, baru je Nabi meninggal kan, dia nampak dah puak ni kumpul zikir, subhanallah, la ilaha illallah, halilu mi'ah kan, tahlil 100, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibnu Mas'ud nampak benda ni, Ibnu Mas'ud kata, waihakum ya ummata Muhammad, celaka engkau umat Muhammad, ma asra'a halakatakum, kenapa cepat sangat kamu ni rosak kan. Wa thiyabuhu la tubla wa ashabuhu mutawaffirun. Sahabat Nabi ramai lagi ni kan, baju Nabi pun tak lusuh lagi, bekas-bekas kaca Nabi tak pecah lagi, tapi engkau dah buat benda ni. Antum ala millatin hiya ahda min millati Muhammad. Korang buat ni, korang rasa korang lagi bodoh daripada apa yang Nabi ajar kau. Amuftatihu abwabat dalalah, ataupun kau hanya membuka pintu-pintu kesesatan. Jadi yang tu tak betul lah tuan-tuan. Yang tu nak zikir betul zikir memang betul. Kelebihan zikir Nabi ajar dah pagi petang, tapi bukan secara ramai-ramai, tak. Kita buat seorang-seorang, Okey, itu maksudnya apa, cerita apa tadi lupa lah. Halaqah zikir, malaikat yang kojoh berjalan mencari halaqah zikir. Itu ada. Okey. Apa lagi? Ada juga yang mencatat amal manusia. Yang itulah tadi, raqib dan atid. Raqib kojoh, sifatnya memang raqib. Yang mencatat ni lain, kiraman katibin. Katibin memang ada yang tulis. Okey, yang tu pun kita kena beriman. Okey, apa lagi antara tugas Nabi, tugas malaikat ni tuan-tuan? Ada yang menurunkan Mikail, turunkan hujan, itu Mikail. Maksudnya berkaitan dengan rezeki ni, hujan, tumbuh-tumbuhan adalah Mikail. Ada juga malaikat yang kojoh rukuk dan sujud sahaja kojoh. Malaikat itu diciptakan hanya untuk
rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Memikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Saya tengok ada tak dalam ni? Okey, kita pergi dulu kat sini. Attatis sama'u wa huqqalaha an ta'it. Langit itu, langit ni dia lapisan yang belah atas lah, langit yang kita nampak planet itu bukan, belum langit lagi. Itu masih lagi dalam level dunia, bawah lagi langit dunia kan. Yang ni langit yang Nabi cerita langit atas lah. Okey, langit itu Nabi cakap attatis sama. Langit itu berbunyi krek. Itu atta maknanya squeaking. Orang putih sebut dia maknanya langit itu berbunyi macam tu. Wa huqqalaha an ta'id, dan memang sepatutnya langit itu berbunyi. Sebab apa? Dalam hadis Nabi sebut ma min mawdi'i arba'a asabi'a minha, tidak ada tempat yang 4 jari, tidak ada tempat yang lebarnya 4 jari daripadanya. Maknanya langit tu luas, tapi setiap 4 jari itu tidak terdapat 4 jari daripadanya, kecuali padanya terdapat malaikat yang berdiri atau rukuk atau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penuh malaikat dekat langit itu. Jadi penuh sangat sampai langit macam tu. Betul tak hadis yang sebut ni? Hadis ni mana riwayat ni? 28 oleh Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim. Okey, itu juga kerja malaikat yang kita kena beriman. Apa lagi? Okey, nak bagi tahu ramai malaikat ni selain yang berada di langit tu, di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini kedudukannya sama dengan Kaabah. Kaabah luwih itu adalah Baitul Ma'mur. Ketika hadis Isra dan Mi'raj, hadis ketika Nabi SAW Mi'raj, Nabi SAW bersabda yatufu bihi, bertawaf padanya, iaitu pada Baitul Ma'mur, au qala yadkhuluhu. Jadi ada dua riwayat, satu maksudnya bertawaf padanya ataupun masuk ke Baitul Ma'mur itu 70,000 malakin, 70,000 malaikat, kulla yaumin, setiap hari 70,000 masuk ke Baitul Ma'mur untuk tawaf. Thumma la ya'uduna ilaihi akhir ma alaihim, kemudian mereka itu tidak balik dah, tak keluar lah, maksudnya tak keluar dah. Setiap hari masuk 70,000, masuk 70,000 dan mereka tak keluar. Jadi berapa banyak? Kalau cerita tu start zaman Nabi, katakanlah kita start hari tu, hari pertama 70,000, sampai hari ni berapa trilion, berapa banyak malaikat yang dah masuk setiap hari di Baitul Ma'mur. Jadi kita beriman malaikat bilangannya sangat banyak. Jadi jangan kita rasa macam Firaun kan, dia rasa Mesir aku pegang, ini tentera aku ramai tak kan. Jadi jangan rasa besar. Amerika pun tak rasa besar. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, tidak ada yang tahu tentang berapa ramai tentera Tuhan kamu kecuali dia. Malaikat adalah tentera Allah Subhanahu wa taala, ramainya. Yang jadi you jangan rasa besar benar-lah. Kita ada 100,000 kan. Ini kan orang banding-banding dekat negara siapa, kalau Ukraine perang sama Rusia, berapa tentera, berapa ni kan. Betul lah. Kita orang Islam pun kena tunjuk, tapi dalam masa yang sama jangan rasa megah dengan Allah Azza wa Jalla. Okey, yang tu antara tugas malaikat oleh dalam ghaib. Okey, malaikat ini ada jasad tak tuan-tuan? Ada jasad lah. Maksudnya dia ada badan lah. Okay. Apa bukti dia? Allah SWT sebut ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah, dan dia menjadikan para malaikat itu sebagai utusan, dan mereka itu memiliki sayap-sayap. Uli ajnihatim mathna wa sulasa wa ruba'. Ada yang kata 2 kepaknya, 2, 3, sulasa wa ruba', ada yang 4. Jadi yang tu antara ciri-ciri malaikah. Tuan-tuan
Ya, yang apa tadi, memikul arash, wallahu taala alam. Yang tu tak disebut di sini, jadi saya pun tak, nanti kita tengok balik macam mana. Hamil, betul dalam hadis, mungkin ada tu dalam hadis yang memikul malaikah, memikul arash. Soal 8. Okey. Jadi yang tu tentang beriman dengan malaikat. Jadi apa sahaja yang datang melalui nas, tuan-tuan, kita wajib beriman. Selagi mana ada nas ataupun Al-Quran ataupun hadis cerita tentang benda tu, kita wajib beriman. Kita jangan tolak apa-apa sahaja. Okey, yang tu maksud beriman dengan malaikat. Okey, yang seterusnya, rukun iman yang ketiga apa, tuan-tuan? Beriman dengan wa kutubihi. Teks tu adalah an wa huwal imanu billahi. Okey, settle beriman dengan Allah macam mana. Lepas tu beriman dengan malaikat. Nombor 3, wa kutubihi, kitab-kitabnya. Okey, baik. Kita berapa minit ni, Aisyah? 10 minit. Okey, cuba kita tengok. Okey, kitab-kitab, apa kitab yang kita tahu? Okey, kitab-kitab itu maksudnya kitab lah, tulisan yang sampai kepada kita. Okey, antaranya yang sampai kepada kita adalah suhuf, bukan tak sampai kepada kita, yang ada disebut di dalam Al-Quran, tuan-tuan. Maknanya ada yang Allah Ta'ala bagi tahu, dia turunkan kitab tu, jadi kita beriman benda itu ada. Apa dia? Suhuf Ibrahim wa Musa, kan kita baca tiap-tiap hari solat witir, kan, suhuf Ibrahim wa Musa, suhuf Ibrahim wa Musa, kan, yang tu suhuf Ibrahim dan juga Musa. Cuma suhuf Musa itu sebahagian ulama berpendapat maksud dia adalah Taurat lah. Okey, ada yang kata bukan, suhuf Musa lain. Ada yang khabar suhuf Musa itu maksud dia kitab Taurat lah. Okey, jadi kalau yang tu, so kita kira dulu suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Apa lagi yang kita beriman? Zabur, Taurat, Injil, Quran. Yang ni semua wajib kita beriman. Jangan tolak mana-mana. Saya rasa Injil sebenarnya tak ada. Tak ada. 6 wajib. Jadi saya buat tadi apa? Suhuf Musa tadi. Suhuf Musa tadi ada orang kata itu adalah Taurat lah. Jadi kalau yang tu jadi kurang satu lah. Jadi mungkin 5 saja. 5 ini wajib beriman. Ataupun kalau kita percaya suhuf Musa itu lain daripada Taurat, maknanya ada 6 yang kita wajib beriman. Okey, boleh. Okey, kita pindah kepada rukun iman yang keempat. Apa dia? Warusulihi. Okey, warusulihi, dan rasulnya. Okey. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh, dan penutupnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ni dia macam ni lah, maknanya ada perselisihan di kalangan ulama. Tapi kalau kita tengok, mungkin kita kira ada 25 rasul, kan. Antaranya adalah Nabi yang pertama siapa? Adam, kan, Nabi Adam. Tapi sebahagian ulama berpendapat Adam bukan rasul. Adam hanya Nabi sahaja. Nabi, dia dapat berita daripada Allah SWT, tapi tidak ada syariat yang baru, macam itulah. Tak ada syariat yang baru. Dia hanya dapat Nabi, dia adalah hanya Nabi. Jadi rasul di kalangan para ulama adalah, yang pertama adalah Nabi Nuh. Tapi manusia yang pertama, Nabi yang pertama Adam, betul. Tapi rasul, Nabi dan rasul yang pertama adalah Nuh. Okey, yang tu dia nak bagi tahu yang tu ialah. Jadi kalau kita kata Adam bukan rasul, jadi akidah kita tak ada masalah lah, tak ada masalah. Kau tak beriman dengan Nabi Adam, kita beriman, tapi Adam bukan rasul. Sebab ada pendapat ulama, dan dikuatkan dengan hadis yang banyak tentang cerita Nuh ni. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Sesungguhnya kami memberi wahyu kepada engkau seperti mana telah kami wahyukan kepada Nuh. Jadi Allah Taala bila balik kami bagi wahyu ni, yang pertama disebut Nuh. Lepas tu dan juga nabi-nabi yang datang selepas daripadanya.
walaqad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi zurriyatihima an-nubuwwata wal kitab. Sungguhnya telah kami utuskan Nuh dan Ibrahim, dan telah kami jadikan zuriat mereka berdua nabi-nabi dan juga Alkitab, dan mereka ada kitab juga, panduan kitab. Okey, jadi apa lagi? Wa qauma nuhin min qablu innahum kanu qauman fasiqin. Lepas tu ada lagi, syara'a lakum minad dini ma wassa biha Ibrahim. Okey, bukan. Jadi nak bagi tahu kat sini, boleh saja i'tiqad kita rasul pertama adalah Nabi Nuh. Okey, yang keduanya, kalau kita ikut susunan yang kita belajar 25 rasul tu, siapa susunan Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, kan? Kita lancarkan. Ada lagu tu, budak-budak lancar tu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, kan? Yang tu. Okey, kalau ikut susunan tu, Adam, Idris, Nuh, kan? Nuh ni macam nombor 3. Idris dulu baru Nuh, kalau ikut susunan tu. Memang ada ulama yang berpendapat macam tu, tapi kalau ikut bukti-bukti yang mereka kemukakan, Idris ni macam bukan sebelum Nuh. Idris ni macam selepas Nuh. Okey, selepas Nuh. Okey, jadi apa antara bukti dia? Hadis Mi'raj. Hadis Mi'raj, apabila Nabi naik ke Baitul, Nabi naik ke langit dan Nabi berjumpa dengan Nabi Adam. Nabi jumpa dengan Nabi Adam. Apa Nabi Adam bagi tahu? Nabi Adam sebut kepada Nabi, marhaban bin nabiy salih wal ibni salih. Selamat datang kepada seorang nabi yang saleh dan juga anak yang saleh. Okey, Nabi Adam sebut macam tu. Okey. Lepas tu jumpa Nabi Idris. Nabi Idris pula sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Idris sebut, marhaban bin nabiy salih wal akhi salih. Selamat datang kepada nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Okey. Jadi daripada hadis ini menunjukkan, kalau sebab dia orang bagi hujah Idris ni atuk kepada Nabi Nuh. Kalau dia atuk kepada Nabi Nuh, maknanya sepatutnya sebab Nabi SAW datang daripada belah keturunan Nuh jugalah, keturunan Nuh. Tapi Idris tak sebut. Kalau dia keturunan Nuh, maknanya kalau dia atuk kepada Nuh, maknanya dia memang anak juga. Nabi SAW adalah anak dia juga. Tapi Nabi Idris tak sebut anak yang soleh. Dia sebut saudara yang soleh. Jadi menunjukkan Idris juga bukan daripada atas, sebelum daripada Nuh. Banyaklah hujah dia orang ni. Saya pun poning tadi tengok apa bodoh banyak ni kan. Tapi tak apalah, yang kita apa sahaja yang ada di dalam disebut namanya kita beriman. 25 orang tu ada sebut di dalam Al-Quran, jadi kita beriman dengan semua. Tapi kalau kita kata Adam bukan rasul pun tidak salah. Itulah tuan-tuan. Okey, ada satu lagi, iaitu apabila datang pada hari kiamat, tuan-tuan, apabila kita semua berkumpul di mahsyar. Jadi kita tunggu lama sangat di mahsyar untuk Allah SWT. Lama kan, masa tu lama, kita nak tengok, nak timbang di mizan. Allah Ta'ala nak timbang tu, kita duduk tunggu ni. Jadi kita akan minta syafaat waktu tu. Jadi siapa orang pertama yang kita pergi? Di antaranya Adam, kan, engkau adalah yang pertama. Lepas tu dia tu jumpa Nuh. Kita akan cakap, ataupun ketua kita masa tu akan cakap dengan ketua tu, bukan nabi-nabi lah, maknanya mungkin ada ketua tu, dia akan jumpa Nabi Adam. Lepas tu dia jumpa Nabi Nuh. Engkau adalah rasul pertama yang Allah Ta'ala utuskan. Cerita ni Nabi cerita dalam hadis. Jadi menunjukkan Nuh sebelum lagi daripada Idris. Okey. Alright, apa lagi nak cerita ni? Walakin Rasulullah khatimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan penutup para rasul kita kena beriman, maknanya penutup para rasul adalah
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi rasul selepas Nabi. Itu kita wajib beriman. Walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Berdasarkan ayat ni, dan dia, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup bagi semua nabi. Okey, tapi Allah Taala dia tak sebut penutup bagi semua rasul. Sebab kalau Allah kata penutup para rasul, boleh jadi ada lagi nabi. Tapi kalau Allah kata penutup nabi, kalau nabi pun tak ada, rasul lagi lah tak ada. Itu maksudnya ayat tu. Nabi kata Allah penutup bagi segala nabi. Okey. Jadi kalau kita kata ada lagi rasul lepas tu kan, yang tu kita kufur. Contohnya kita beriman dengan siapa itu? Kat Kelang itu rasul apa? Rasul Melayu kan, rasul Melayu. Kita percaya lah, yo kan. Kufur kita. Kufur puak-puak tu kufur. Secara nasnya kufur, memang kafir. Sebab dia percaya ada lagi rasul. Patutnya dah tak ada kan. Tapi yang kelakar dia punya hujah itulah. Kenapa cik kata encik rasul? Sebab surah Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau adalah benar-benar di kalangan rasul-rasul, orang-orang yang diutuskan, iaitu rasul lah. Sesungguhnya engkau benar-benar rasul. Innaka kan, dia duk rasa innaka tu pergi dekat dia, sesungguhnya engkau, dia rasa engkau kan, oh aku ke kan. Jadi itu kelakar jugalah. Jadi kalau kita yang baca Yasin tiap-tiap Jumaat ni rasa kita lah kan. Jadi tak betul lah. Jadi tak betul. Tuan-tuan baca Yasin ke malam Jumaat? Jago. Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni baca malam ke baca siang? Kalau ikut hadis sebenarnya siang. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah. Hadis tu siapa yang membaca surah Al-Kahfi hari Jumaat, dia tak sebut lain. Yaumah, siang, maknanya siang lah. Siang Jumaat tu. Itu maksud tempoh dia. Tapi Al-Imam Syafi'i dia kata wa yustahab, maknanya aku suka. Maknanya kalau aku berpendapat boleh sahaja malam Jumaat. So dia kira macam Jumaat lah kan. Tapi kalau ikut betul-betul lafaz tu siang lah sebenarnya waktu baca surah Al-Kahfi. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Jadi ini adalah perbincangan kita sampai Rasul. Allah, lepas itu malaikat, kitab, Rasul. Sampai nanti kita ada lagi 2. Muskikan Isyak ke apa dah? Masuk dah kan Isyak? Masuk dah kan? Ada soalan tuan-tuan? Okey. Jadi cikgu cakap apa tadi? Khataman Nabi geng-geng Qadiani maknanya mereka geng-geng sesat lah. Dia orang nak menafikan, dia orang nak beritahu dia orang ada rasul lagi. Jadi khataman Nabi, ayat Quran tadi khatam boleh juga difahami sebagai cincin. Cincin. Khatam itu cincin, cop kan. Tapi bukan itu yang difahami para salaf kan. Salafus salih tak faham khatam itu sebagai cop ataupun cincin kan. Dan tetapi dia adalah rasul dan cincin Nabi. Tak boleh nak difahami benda tu kan. Melainkan khatam itu mestilah maksud dia penutup. Penutup atau penyudah. Khatam dia tutup kan. Khatamallahu ala qulubihim, tutup. Dia penutup bagi nabi-nabi. Jadi dia cuba, yang tu kita panggil sebagai tahrif. Tuan-tuan, kita beriman dengan Allah SWT. Jadi kenapa masyarakat kita ini berpecah-pecah ni banyak ni? Antaranya isu dia adalah pada memahami ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat, Allah Ta'ala mendengar ke, Allah Ta'ala melihat ke. Ada yang tahrif dia panggil tahrif, dia ubah ayat tu. Tahrif maksudnya dia mungkin okey ayat ni betul tapi maknanya dia pusing. Yang tu lah termasuk dalam golongan tahrif, ubah ayat. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Jadi saya minta maaf lah ada salah silap ke. InsyaAllah kita sambung lagi pada bulan hadapan, minggu pertama dan kedua kelas kita. Nasallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa ayyaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Azan.